InsyaAllah pagi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin kongsikan satu hadis tentang amalan-amalan yang pahalanya berterusan sekalipun kita telah meninggal dunia. Amalan-amalan yang pahalanya berterusan sekalipun kita telah meninggal dunia. Amalan-amalan yang jariah. Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi, man 'allama 'ilman aw kara nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw waratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 amalan yang pahalanya berjalan untuk hamba itu selepas kematiannya, sedangkan dia telah pun dikuburkan, dia telah ditanam, dia telah berpindah ke alam barzakh, tapi pahalanya tetap berterusan, iaitu man 'allama ilman, iaitu orang yang siapa yang mengajarkan ilmu, au kara nahran, ataupun mengalirkan sungai, ataupun siapa yang menggali telaga, atau orang yang menanam pokok buah, ataupun orang yang membina masjid, atau mereka yang menyedekahkan mushaf Quran, atau mereka yang meninggalkan anak lalu anak ini mendoakan kedua ibu ayahnya. Okay, ada yang mencatat, saya ulang balik kan. Okay. Siapa yang tak mencatat tak apalah. 7 golongan atau 7 amalan yang dilakukan semasa dia di dunia, tapi pahalanya terus berjalan sedangkan seseorang itu telah pun meninggal dunia. Yang pertama, mengajarkan ilmu. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, menggali telaga. Yang keempat, menanam pokok buah. Kelima, membina masjid. Yang keenam, menyedekahkan mushaf Quran. Dan yang ketujuh, meninggalkan anak yang mendoakan ibu dan ayah yang dah meninggal ni selepas ayah meninggal. Anak mendoakan. Yang pertama ialah menyebarkan ilmu. Lafaz ilmu di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, dia merujuk kepada, ni majoriti ulama kata ilmu tu ialah ilmu agama. Ilmu agama dia sangat tinggi berbanding ilmu dunia. Berarti bukannya semua orang kena jadi ustaz, ataupun peluang ni hanya peluang agamawan, tetapi sesiapa saja berpeluang menyampaikan hal ini dengan syarat yang dia sampaikan tu benar-benar ajaran Islam. Contohnya seorang ayah, sekalipun dia bukan ustaz, tetapi si ayah menggalakkan anaknya yang tak boleh nak ke surau dan ke masjid lagi sebab arahan pihak berkuasa agama. Ayah mengajar anaknya untuk solat berjemaah dengan adik-adik yang lain, kerana pahala solat berjemaah 25 kali ganda lebih baik atau 27 kali ganda lebih baik. Lalu si anak lakukan. Apa yang anak buat, ayah akan dapat. Ayah dah meninggal, anak buat solat berjemaah tadi, masa tu mungkin dia dah besar dan dia sudah boleh ke masjid. Ayah juga akan dapat, kerana ilmu yang benar, yang sahih diajar oleh ayah kepada anak. Ataupun si ayah mengajar anak supaya makan dan minum dengan tangan kanan, lalu menegur anak jangan minum tangan kiri, jangan makan tangan kiri, kerana itu adalah amalan syaitan. Macam mana ayah nak tahu apa yang dia sampaikan tu betul? Pertama, ayah ni pertama sekali dia sendiri kena belajar agama.
sama ada melalui kuliah yang dia hadir atau video-video agama yang ayah tengok. Bila ayah tahu ini sunnah, ini agama ajar, lalu ayah sampaikan kepada anak. Atau sesiapa saja yang disampaikan ilmu agama yang disampaikan itu, sekalipun dia bukanlah ustaz, tetapi dia ilmu agama yang benar, selepas dia meninggal ataupun masa dia hidup lagi, ilmu itu diamalkan oleh mereka yang diajar tadi, pahala itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu akan berganda pula bila orang yang diajar tu mengajarkan orang lain. Jadi supaya kita dapat menyampaikan agama kepada orang, kita dulu perlu memulakan untuk belajar agama. Apatah lagi di sana ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW sebut, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari aku, dan sampaikan apa saja ilmu yang benar tentang agama ni kepada sesiapa saja, sekalipun satu saja perkara di dalam agama. Dengan syarat apa yang kita nak kongsikan kepada masyarakat di luar sana benar-benar dari ajaran Islam yang sahih, bukan yang ditukuk tambah atau bukan diambil dari hadis-hadis yang sangat lemah, yang palsu dan yang tidak ada asalnya di dalam agama. Yang kedua ialah mengalirkan sungai, iaitu sekarang kita tak buat sungai kan, tapi bolehlah difahami di sini untuk kita membayar bil air dekat surau, dekat masjid, atau dekat rumah-rumah orang miskin, atau rumah-rumah kebajikan, rumah anak yatim dan apa saja, dengan tujuan untuk ia digunakan untuk tujuan bersuci ataupun untuk pengairan dekat ladang-ladang contohnya. Maka itu juga akan membantu selepas kita dah meninggal, pahala itu tetap akan berjalan. Seterusnya ialah menggali telaga. Menggali telaga tujuannya ialah untuk minuman. Tujuannya ialah untuk minuman. Di sekeliling kita ada banyak iklan untuk menggali telaga di negara-negara yang diperlukan. Sama ada yang terdekat dekat Kemboja atau yang paling jauh dekat negara-negara Afrika. Jadi tuan-tuan cari sajalah mana-mana iklan yang bawa duit tuan-tuan ke sana untuk digunakan untuk proses menggali telaga. Selepas kita meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla akan teruskan pahala itu dicatat. Malah di sana ada beberapa hadis tentang kelebihan bagi orang minum air. Nabi SAW satu hari pernah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad, ibu dia meninggal. Kemudian dia tanya Nabi SAW, "Fa atasaddaq anha ya Rasulullah? Boleh tak saya sedekah atas nama ibu saya?" Kata Nabi SAW, "Ya, boleh." Lalu Sa'ad bin Ubadah tanya lagi, "Ayyus sadaqati afdal?" Sedekah apakah yang lebih baik? Kata Nabi SAW, "Saqyul ma'." Alirkan air ataupun bagi orang minum air. Sebab air ialah sumber kehidupan. Bila tuan-tuan sedekahkan dekat seseorang sesuatu yang boleh meneruskan hidupnya, itulah sedekah yang paling baik. Tuan-tuan bersukan, ada aktiviti sukan, bola sepak persahabatan, takraw persahabatan, tuan-tuan sponsor air, bagi dekat kawan-kawan minum. Ada sebahagian orang dia lebih cerdik, rumahnya dekat dengan taman permainan, ada anak-anak ramai, anak-anak jiran, termasuk anak-anaknya sendiri. Setiap petang dia bancuh air minuman, bagi dekat anak-anak yang main dekat taman permainan. Maksudnya apa saja aktiviti manusia, tuan-tuan sediakan air minuman. Itu jauh lebih baik. Dalam satu hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash,
فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل التراب من العطس فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال نعم في كل كبد رطبة أجر atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa terdapat seorang lelaki yang berjalan lalu dia berasa sangat dahaga dan dia nampak ada telaga di kawasan yang lebih rendah dan dia turun dekat lembah tu untuk minum. Bila dia naik semula ke jalan yang tinggi, dia nampak seekor anjing yang terlalu dahaga hingga anjing ni tak mampu berjalan, menjelirkan lidahnya dan lidah tu terkena tanah. Maksudnya anjing ni dah tak mampu nak berjalan, hanya merangkak sedikit demi sedikit kerana terlalu dahaga. Lelaki ni terfikir dan dia berkata dalam hatinya, anjing ni benar-benar dahaga. Macam mana aku tadi haus. Tadi saya haus dan dia boleh turun dan dia minum. Tapi anjing ni dia tak tahu kat mana telaga. Telaga pun mungkin tak boleh nak diminum oleh anjing, ada banyak air. Lelaki nanti dia turun balik dan dia isi air dekat dalam kasutnya yang dibuat daripada kulit. Kemudian lelaki ni gigit kasut dia tadi yang dah dipenuhi dengan air dan dia bergerak ke mendaki. Kemudian dah sampai ke atas, dia bagi anjing tadi minum dan dia berasa lega sebab dia dapat tolong anjing ni hilangkan haus. Lalu kegembiraan dia tu ataupun bantuan dia tu kepada anjing tadi, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Sahabat-sahabat bila dengar cerita ni dari Nabi SAW, sahabat pun tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah bila kita tolong haiwan kita akan dapat pahala? Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap yang ada darah, setiap makhluk yang bernyawa yang kamu tolong ada pahala di sana. Bagi kucing minum, melepaskan haiwan yang tersepit, semua tu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan asbab ihsan yang ditunjukkan oleh lelaki ini kepada anjing tadi, maka Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosanya. Jadi kalau bagi anjing minum pun Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, apatah lagi kalau kita bantu satu keluarga untuk menggali telaga dan digunakan pula manfaat itu untuk dia berwuduk, dia solat, dia minum, membersihkan, dia bersuci dan dimanfaatkan pula oleh kejiranan. Kalau kita tengok rumah-rumah kat Kemboja dah lah susah kan? Susah pula untuk dapatkan air, terpaksa pula beli air. Yang pelajar saya di Kemboja tu maklumkan 1 liter air RM5 kita kan, 1 liter air RM5 kita. Lagi mahal daripada yang kita ada kat sini. Maka kalau tuan-tuan nampak iklan-iklan untuk infak telaga di Kemboja, mudah-mudahan kita berlumba-lumba untuk mendapatkan pahala tersebut. Seterusnya ialah gharasa nakhlan, seseorang yang menanam pokok kurma, pokok tamar yang disebut dalam hadis kerana para ulama huraikan dalam banyak pokok pada di zaman Nabi SAW itu, kurma ni diibarat raja buah sebab manfaat yang sangat banyak. Tetapi para ulama huraikan lagi dia umum kerana apa saja pokok buah-buahan yang ditanam, sama ada buah itu dimakan oleh burung atau orang curi buah tadi, maka itu juga orang akan dapat pahalanya. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Tidaklah seorang muslim itu
apabila dia menanam satu pokok atau menanam satu tumbuh-tumbuhan lalu dimakan oleh burung atau dicuri oleh orang atau dimakan oleh binatang, melainkan semua itu adalah sedekah untuknya. Melainkan semua itu adalah sedekah untuknya. Sama ada buah yang ditanam atau tanam pokok sayur dimakan oleh ulat daun-daunnya, maka kesemuanya itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah membina masjid. Membina masjid dia ada beberapa pahala yang sangat banyak dan yang besar. Iaitu yang pertama ialah pahalanya berterusan selagi binaan itu tertegak. Yang kedua ialah mereka yang membina masjid, Allah Azza wa Jalla akan membina pula untuknya istana di syurga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi ta'ala yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Sesiapa yang membina masjid untuk Allah, mengharapkan redha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan binakan untuknya istana dekat syurga kelak. Sama ada dalam hadis yang lain sebut sama ada sedekahnya itu sedikit ataupun masjid yang dia bina itu kecil, muat untuk 2-3 orang saja yang salat, maka itu juga dikira sebagai masjid dan Allah Ta'ala akan hargai usaha dia tu dengan Allah Ta'ala bina untuknya istana di dalam syurga. Yang kedua terakhir ialah menyedekahkan mushaf Quran. Para ulama menghuraikan sama ada sedekahkan mushaf Quran atau Quran dan terjemahannya seperti yang ada kat depan tuan-tuan, ataupun kitab tafsir Al-Quran, lalu dihadiahkan kepada orang, kepada jiran, kepada kenalan, ataupun diletakkan di masjid dan surau, ataupun diletakkan dekat sekolah-sekolah hingga dimanfaatkan, dibaca. Maka sedekah tu selepas kita meninggal, sama ada dia tetap diletakkan dekat rak sahaja ke, ataupun orang guna pagi-pagi untuk tadarus, ataupun orang guna untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, selagi dia masih ada, selagi itu pahalanya berjalan. Tak mahal pun Sama ada tuan-tuan kalau dah boleh tunaikan haji dan umrah, beli mushaf Quran yang ada dijual di luar Haramain, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ataupun tuan-tuan beli di mana-mana kedai buku di Malaysia dan letakkan saja di mana-mana masjid dan surau, atau tuan-tuan nak sedekahkan, hadiahkan dekat jiran-jiran, maka semua itu termasuk dalam pahala yang akan mengalir selepas kita meninggal dunia. Dan yang terakhir ialah meninggalkan anak yang saleh yang mendoakan seseorang apabila dia telah meninggal dunia. Anak yang saleh yang mendoakan kita ni bukan kita meninggal je masa kita hidup lagi. Bila anak tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak tu minta anak tu berdoa pada Allah, meminta Allah Ta'ala mengampunkan dosa ibu dan ayahnya, selama mana dia berdoa itulah, selama itu Allah Ta'ala akan menghapuskan pahala ibu dan ayah, menghapuskan dosa ibu dan ayah, dan memberikan pahala kepada ibu dan ayah, dan mengangkat darjat kedua-dua mereka. Ini disebut dalam hadis ni, dan juga hadis satu lagi yang selalu kita dengar, iaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Bila seorang tu telah meninggal dunia, terputus segala amalannya kecuali 3. Maksudnya dia meninggal, dia dah tak boleh solat dan puasa dan seumpamanya, tetapi ada pahala-pahala yang dilakukan, iaitu ada 3 amalan yang bila dia dah meninggal, amalan tu dibuat dan dia terus mendapat pahala. Sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang diajar, dan juga doa anak yang saleh tadi. Anaknya berdoa dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Ini juga disebut dalam satu hadis yang pernah saya kongsikan di sini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqul ya Rabb anna li hadha وقال أو يقول الله تعالى باستغفار ولدك لك. Hadis riwayat Imam Ahmad. Satu hari Allah Azza wa Jalla memasukkan seorang hamba ke dalam syurga, dan hamba ini dia begitu takjub dengan nikmat-nikmat syurga yang ada. Lalu dia hamba ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat syurga yang begitu mengasyikkan yang dia dapat, syurga yang dia dapat tu. Lalu sebab dia rasa syurga tu tak layak untuk dia, yang biasa-biasa sahaja dekat dunia. Macam mana semua ni saya boleh dapat semua ni wahai Allah Ta'ala? Kata Allah Azza wa Jal, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar anakmu untukmu. Anak kamu selalu memohon keampunan untuk kamu. Lalu dengan setiap istighfar itu, maka Allah Ta'ala mengangkat darjat seseorang, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Allah Ta'ala beri dia pahala. Jadi mudah-mudahan lidah kita ni ataupun kita ni sentiasa berzikir, Rabbighfirli wa liwalidayya, wahai Tuhanku, ampunkan aku dan ampunkan kedua ibu bapaku. Kita lazimi zikir ini, dan para ulama menyebut dia termasuk zikir-zikir yang perlu dilazimi, dan pahalanya amat besar sebagai balasan untuk kita bantu ibu dan ayah kita mengangkat darjatnya di syurga kelak. Selain daripada itu ialah sedekah. Apa saja sedekah? Sedekah tuan-tuan masukkan duit ke dalam masjid, tuan-tuan sedekahkan mushaf dan seumpamanya tadi itu atas nama ibu ayah kita, saudara mara kita, ataupun hatta orang Islam yang lain, sekalipun kita tak bagi tahu dia. Kita ada jiran yang baik, masa kita masukkan duit dalam tabung, kan? Pagi kita masukkan duit dalam tabung dengan niat untuk ibu dan ayah, tengah hari untuk isteri dan anak-anak. Asar pula kita masukkan duit, niatnya lah untuk jiran kita yang susah, yang miskin contohnya. Maka semua tu dikira. Tuan-tuan pasti pernah dengar sedekah subuh, kan? Pernah dengar kan? Istilah sedekah subuh. Dia adalah satu istilah yang tidak ada dalam agama sebenarnya. Dia tidak ada istilah sedekah subuh. Maka siapa sedekah subuh, fadilat sekian. Siapa yang sedekah pada waktu zuhur, maka tidak adalah fadilat sedekah subuh tadi. Islam dia tak pernah meletakkan waktu pagi, petang, siang, malam untuk seorang tu bersedekah. Cuma di dalam hadis Nabi SAW sebut, setiap hari Allah Ta'ala akan utus 2 malaikat. Setiap pagi Allah Ta'ala akan utus 2 malaikat. Satu malaikat akan berdoa dekat orang yang bersedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang bersedekah ni gantian yang lebih baik. Wa'ati mumsikan talafa. Ya Allah, satu lagi malaikat akan berdoa, ya Allah, engkau tahanlah rezeki orang yang kedekut ni. So bila dia setiap pagi, cuma beza orang yang sedekah waktu pagi ke masjid, masukkan duit ke dalam tabung contohnya, dia lebih awal didoakan oleh malaikat. Kalau orang tu sedekah zuhur, lambatlah doa malaikat tu, tetapi dia tetap dapat. Tetap dapat. Jadi sedikit kefahaman yang perlu diluruskan ialah tidak adanya sedekah subuh, tidak ada. Dia satu istilah yang selalu bermain di dalam masyarakat, dia berlegar, tapi tidak ada satu nas pun yang kata istilah sedekah subuh ataupun fadilat bersedekah pada waktu pagi, kan? Siapa sedekah pada waktu petang, tak ada fadilat tu. So itu tidak ada di dalam agama. Jadi sampai situ saja tazkirah pada pagi ini tentang
7 amalan yang dilakukan yang mana pahalanya akan mengalir selepas kita meninggal dunia, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman dan memberikan kita kekuatan untuk kita beramal serta mengampunkan dosa-dosa kita, kedua ibu ayah kita dan juga mereka yang mempunyai hak terhadap diri kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari azab kubur, azab api neraka, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat-Nya. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.